Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seterusnya kita akan sambung dengan subtopik 2.3 organ utama transpirasi. Okay. Sebelum itu, kita tengok dahulu apa keperluan transpirasi dalam tumbuhan. Okay. Dari segi definisi, transpirasi adalah proses kehilangan air dalam bentuk wap air secara sejatan daripada tumbuhan ke atmosfera. Ini adalah definisi bagi transpirasi. Okey, lengkap iaitu proses kehilangan air dalam bentuk wap air secara sejatan daripada tumbuhan ke atmosfera. Walaupun transpirasi berlaku melalui organ batang dan bunga, namun 90% daripada air tersejat keluar melalui liang stoma yang terdapat pada daun. Okey. Walaupun transpirasi ini berlaku juga di bahagian batang dan bunga, tapi kita kena ingat 90% daripada air yang tersejat keluar ke atmosfera itu adalah melalui liang stoma. Okay? Dan kita tahu liang stoma ini terletak iaitu terdapat pada daun. Okay? Faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi adalah keamatan cahaya, kelembapan relatif udara, suhu, pergerakan udara. Okey, 4 faktor tersebut. Kita tengok faktor yang pertama, keamatan cahaya. Okey, keamatan cahaya yang tinggi bermaksud dalam keadaan suhu tinggi lah kan. Keamatan cahaya yang tinggi, cahaya terik, cahaya matahari terik. Okay. Semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Sebab bila keadaan panas, mestilah air akan banyak yang hilang. So, ingat ini, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Okay. Sekiranya keamatan cahaya bertambah, kadar transpirasi akan meningkat hingga menjadi malar. Okay, tengok kepada graf. Okay, tengok graf. Bila keamatan cahaya meningkat, okay, kat sini, kadar transpirasi juga meningkat. Okay, sehingga ia menjadi malar. Okay, di sini dia sudah pada peringkat malar. Okay. Kadar transpirasi menjadi malar disebabkan oleh kelembapan relatif udara, suhu dan pergerakan udara menjadi faktor penghad. Maksudnya, ingat tadi kita ada 4 faktor. Okay. Bila satu keamatan cahaya meningkat, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi, sampai satu tahap ia akan jadi malar. So, dalam keadaan malar ini, 3 faktor tadi menjadi faktor penghad. Okey. Okay, faktor seterusnya adalah kelembapan relatif udara. Semakin rendah kelembapan relatif udara di sekeliling, okey, kelembapan relatif udara di sekeliling yang rendah boleh dikaitkan dengan suhu yang tinggi ataupun keamatan cahaya yang tinggi. Okay. Semakin cepat wap air tersejat daripada stoma. Okay. Kelembapan rendah ni kamu boleh kaitkan dengan suhu yang tinggi.
Ya, oleh itu, semakin tinggi kadar transpirasi. Okay, boleh rujuk kepada graf kat sini. Semakin rendah kelembapan udara, semakin cepat wap air tersejat, semakin tinggi kadar transpirasi. Seterusnya, faktor suhu. Peningkatan suhu meningkatkan tenaga kinetik molekul air dan ini dapat menambahkan kadar transpirasi. So, bila suhu tinggi, tenaga kinetik tenaga kinetik juga tinggi, ini akan menambahkan kadar transpirasi. So, semakin bertambah suhu, semakin bertambah kadar transpirasi. Faktor yang terakhir adalah pergerakan udara. Pergerakan udara menyingkirkan molekul air yang tersejat keluar daripada daun. Maka, semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Okay? Semakin laju pergerakan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Sebab pergerakan udara ini dia akan menyingkirkan molekul air. Okay? Sampai di situ untuk subtopik 2.3. Terima kasih.